Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير أما بعد. Alhamdulillah, yang dimuliakan Tuan Pengurusi, Tuan Imam, Tuan Bilal dan seluruh saf jawatan kuasa Surau Al-Falah Taman Pinggiran Delima Hulu Langat, seterusnya para jemaah dan para penonton muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana masih diberi kesempatan untuk sama-sama kita meneruskan pengajian ilmu kita, iaitu kuliah takmir online. Sebab sekarang ni kita dalam musim PKP ni tuan-tuan, semua perkara online tuan-tuan. Meeting online, kelas sekolah anak-anak pun sekarang online. Jadi itulah antara hikmah di sebalik musibah Allah Ta'ala, dia memahirkan manusia ni menggunakan teknologi. Agaknya tuan-tuan, itu antara antara hikmah di sebalik musibahnya. Jadi apapun, kita sama-samalah menjaga diri kita daripada wabak pandemik ini. Ikutlah SOP yang telah ditetapkan oleh pihak pemerintah. Mudah-mudahan kita selamat. Dan saya juga sekarang ni masih lagi dalam tempoh kuarantin kerana kontak rapat di sekolah. Maksudnya ada student yang positif. Dan doakan saya, mudah-mudahan tak ada apa-apa yang berlaku. InsyaAllah lagi 2 hari selesai kuarantin. Ala kulli hal tuan-tuan, sama-samalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat kembali musibah ini. Dan dalam masa yang sama juga kita sama-samalah bertaubat, tingkatkan lagi taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tingkatkan kerja-kerja amal ma'ruf nahi munkar, sebab kemungkaran inilah yang menyebabkan turunnya musibah Allah Ta'ala. Jadi mudah-mudahan bila mana ada kerja-kerja amal ma'ruf nahi munkar ini, dia menjadi asbab untuk Allah Ta'ala mengangkat kembali musibah yang diturunkan ini. Jadi insyaAllah tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita sambung kembali pengajian kitab Jawharatul Tauhid, yang mana pada pertemuan yang lepas kita telah pun membincangkan berkaitan dengan tajuk Manatul Jaza', iaitu tempat yang diambil kira oleh Allah Ta'ala untuk diberikan balasan pahala ataupun dosa, balasan baik ataupun buruk. Yang mana tajuk Manatul Jaza' ni dia salah satu daripada 5 perkara penting dalam pemahaman ilmu akidah kita. Jadi kita sambung, kita dah bincang pada pertemuan yang lepas. Jadi kita sambung. Di sini penulis meletakkan perbandingan. Qala musannif, kita membuat contoh dengan suatu perbuatan mudah yang dipilih oleh seseorang mukallaf, iaitu membakar kertas. Jadi penulis ataupun pengarang ni dia mendatangkan satu contoh. Apa dia contohnya? Contoh perbuatan seseorang membakar kertas. Bila seseorang itu dia membakar kertas, jadi kita boleh rungkaikan beberapa perbuatan itu kepada beberapa bahagian. Jadi di sini, apabila seseorang itu dia membakar kertas, yang pertama kita lihat bakar kertas ni menggunakan api. Jadi yang menjadikan api itu boleh membakar kertas ialah Allah Ta'ala. Jadi yang meletakkan
Allah menjadikan membakar, sifat membakar itu pada api. Jadi bila mana Allah Ta'ala meletakkan ataupun mengizinkan api itu boleh membakar, maka terjadilah kebakaran. Letak kertas terbakar. Sebab apa? Api itu Allah Ta'ala bagi dia sifat. Ain, zat api itu Allah Ta'ala cipta, dan sifat bagi api iaitu boleh membakar juga Allah Ta'ala yang cipta. Jadi Allah jadikan api itu boleh membakar. Kalau Allah tak izinkan, api itu boleh membakar, seperti mana yang pernah berlaku ketika mana Nabi Allah Ibrahim dicampak oleh Raja Namrud laknatullah itu ke dalam api, dan api tidak membakar. Api tidak membakar Nabi Allah Ibrahim. Bahkan Nabi Allah Ibrahim menjadi sejuk, rasa sejuk dalam api itu. Jadi Allah Ta'ala mencabut sifat membakar api itu pada ketika itu. Jadi ini menunjukkan api membakar, api boleh membakar kertas itu adalah perbuatan Allah Ta'ala. Hakikatnya itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apabila seseorang itu membakar kertas menggunakan api, jadi yang menjadikan kertas itu boleh terbakar, kertas itu boleh terbakar yang sifat dia. Jadi Allah meletakkan sifat kertas itu boleh dibakar, bahkan mudah untuk dibakar, mudah terbakar. Jadi siapa yang meletakkan sifat kertas itu boleh terbakar? Sifat itu Allah Ta'ala yang letakkan. Jadi ini poin yang kedua pula. Tadi sifat api boleh membakar, Allah juga yang cipta. Yang kedua, sifat kertas yang mudah terbakar, yang boleh dibakar juga Allah yang cipta. Jadi sifat-sifat ini Allah yang cipta. Dan yang ketiga, apabila seorang itu membakar kertas, dia menggunakan api membakar kertas, yang menjadikan kertas itu pun Allah Ta'ala, yang menjadikan api pun Allah. Jadi dua-dua tu, dibakar kertas menggunakan api. Jadi api itu pun Allah yang cipta, kertas itu pun Allah yang cipta. Jadi hakikat semua benda yang kita buat tu Allah yang cipta, Allah yang buat. Kemudian yang keempat, yang mengajar manusia bahawa api itu boleh membakar kertas, Allah Ta'ala juga. Allah mengajar manusia, Allah beri ilmu, beri kefahaman kepada manusia itu. Sebab apa? Allah Ta'ala maha berilmu, Allah maha mengetahui akan segala-galanya. Jadi Allah titipkan, Allah pinjamkan sebahagian daripada sifat Allah Ta'ala itu, iaitu ilmu. Jadi Allah mengajar manusia itu, iaitu api boleh membakar kertas. Ini pun Allah Ta'ala yang, kalau Allah tak bagi ilmu ini tuan-tuan, kita pun tak tahu. Manusia tak tahu bagaimana cara nak membakar, bagaimana nak menghapuskan banyak-banyak barang sampah tak betul nak buat. Jadi Allah yang mengajarkan manusia. Kemudian yang kelima, yang menggunakan otak kepada manusia dan kemampuan mengeluarkan arahan kepada saraf melalui urat sarafnya itu yang tertentu ialah Allah Ta'ala juga. Jadi fungsi otak, Allah kurniakan otak kepada manusia, yang mana otak tu berfungsi kalau dari segi saintifik, dia mengeluarkan arahan, mengeluarkan dia dapat feedback daripada sesuatu anggota badan kita, dia akan bertindak. Jadi semua ni fungsi otak ni, yang kurniakan otak ni kepada manusia ialah Allah Ta'ala. Tadi Allah Ta'ala bagi kita ilmu, kefahaman, kemudian Allah Ta'ala kurniakan otak dan juga fungsinya itu pun Allah Ta'ala. Kalau tidak ada otak tuan-tuan, jadi terancak akal kita. Terancak akal, kita tak mukallaf. Orang gila dia tak tahu nak membakar, dia tak tahu, dia tak ada ilmu, dia tak boleh nak belajar, tak boleh nak masuk ilmu ke dalam dirinya. Sebab apa? Dia tidak ada otak yang sempurna. Jadi dia tak mampu untuk melakukan apa sahaja, sebab dia tidaklah mukallaf. Yang keenam, yang menciptakan otak, saraf, neuron serta menggunakannya kepada manusia juga Allah Ta'ala. Jadi yang menciptakan ain, otak itu, yang tadi sebelum ni yang menggunakan sifat kepada otak, yang menciptakan ain ataupun zat otak itu sendiri dengan saraf, dengan neuronnya itu kepada manusia juga adalah Allah Ta'ala. Jadi kalau tidak ada ain otak ini, bagaimana otak itu boleh berfungsi dengan baik? Jadi semua tu Allah Ta'ala ciptakan. Dan yang ketujuh, yang menciptakan oksigen, yang menciptakan oksigen hingga sempurnanya proses pembakaran juga Allah Ta'ala. Kita belajar sains, kalau berlakunya satu proses pembakaran, tak mungkin boleh berlaku pembakaran kecuali bila mana ada oksigen.
Jadi oksigen ni siapa yang cipta tuan-tuan? Allah Ta'ala juga yang menciptakan oksigen. Jadi semua benda ni, bila mana seseorang itu membakar kertas, hakikatnya semua yang terlibat, semua benda yang terlibat ketika mana dia membakar kertas itu, proses pembakarannya itu, apinya itu, kertasnya itu, oksigennya, hatta ilmu pengetahuan itu, semuanya Allah yang cipta, Allah yang buat. Sejak daripada dulu lagi Allah Ta'ala dah mengetahui apa yang akan berlaku ni semua. Jadi demikianlah tuan-tuan, demikianlah sehingga pelbagai cabang yang perlu kita penuhi ataupun kita teliti, sehingga sempurnalah proses pembakaran yang kesemuanya itu hakikatnya adalah ciptaan dan kejadian Allah Ta'ala. Jadi apabila sempurna proses pembakaran yang semuanya itu adalah ciptaan Allah Ta'ala, bila kita bakar kertas, sempurnalah berlakulah pembakaran itu, yang mana hakikat semuanya itu adalah ciptaan Allah Ta'ala. Allah yang izinkan dia berlaku. Maka apa lagi yang tinggal bagi seorang manusia selepas itu? Jadi apa benda yang sebenarnya kita buat? Allah yang cipta semua, Allah yang bagi kita ilmu. Hatta kita nak membakar dengan tangan, kita menggerakkan gunakan tangan, tangan ni pun Allah yang cipta. Kaki kita berjalan, kaki Allah yang cipta kaki. Hatta diri kita pun Allah yang cipta. Jadi semua benda yang kita buat ni hakikatnya Allah yang cipta, Allah yang buat. Maka apa lagi yang tinggal bagi kita, bagi manusia? Apa yang tinggal ialah usaha dan pilihan. Usaha dan pilihan. Inilah yang menjadi penentu. Ini juga disebut manatul jaza ni, iaitu usaha dan pilihan kita ni lah yang menjadi penentu di sisi Allah Ta'ala. Perbuatan kita itu dibalas baik ataupun buruk, pahala ataupun dosa, diberikan ganjaran syurga ataupun azab, semuanya bergantung kepada usaha dan pilihan yang kita buat. Walaupun hakikat semua itu adalah daripada Allah Ta'ala. Dan Allah juga yang menjadikan manusia itu memilih, seperti mana firman Allah Ta'ala, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ, dan tiadalah kamu berkemahuan, yakni melakukan sesuatu perkara, melainkan dengan cara yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Surah Al-Insan ayat 30. Jadi Allah juga yang bagi manusia ini boleh memilih. Sebab Allah Ta'ala ingin menguji kita, jadi Allah Ta'ala bagi kita manusia dan juga jin, makhluk yang mukallaf. Dua sahaja makhluk yang mukallaf, manusia dan jin ni, yang mana Allah Ta'ala bagi kita keistimewaan ataupun sifat boleh memilih. Jadi Allah yang menjadikan kita boleh memilih. Allah Ta'ala jadikan lembu, kambing, batu, langit, bumi, tumbuh-tumbuhan, semuanya dia tak boleh nak memilih. Hatta malaikat sendiri pun dia tak boleh memilih. Mereka hanya taat sahaja. Tetapi manusia dan jin ini Allah Ta'ala bagi dia boleh memilih. Jadi memilih pun Allah yang cipta. Jadi apabila Allah Ta'ala mencabut daripada manusia itu pilihan, bila mana kita ni dicabut sifat daripada boleh memilih, gugurlah daripada kita tanggungjawab seperti yang diterangkan sebelum ni. Jadi ada ketika keadaan manusia itu bila mana dicabut kebolehan memilih itu, dia tidaklah dikira sebagai seorang yang mukallaf. Seperti mana dalam hadis yang Nabi sebut, kita baca dulu tentang apa dia, 3 golongan yang Allah Ta'ala angkat pena, rufi'al qalam an salasin, dia angkat pena, maksudnya tidak dicatat sama ada dosa ataupun pahala bagi 3 golongan, iaitu kanak-kanak sehingga dia balik, orang yang tidur sehingga dia terjaga, dan orang gila sehingga dia kembali waras. Maksudnya orang yang dalam keadaan sedemikian dia tak mampu berfikir dengan sempurna. Begitu juga orang yang tertidur, orang yang terlupa, orang yang terpaksa, dia tidak ada pilihan melainkan itu sahaja. Jadi golongan ini juga tidaklah dikira sebagai golongan yang mukallaf, yang akan dipertanggungjawabkan. Bahkan kalau dia buat, walaupun benda itu maksiat ataupun dosa, dia dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Awal-awal dulu juga kita dah bincang satu golongan yang namanya Ahlul Fatrah. Golongan Ahlul Fatrah ini yang mana disebut oleh para ulama adalah suatu golongan yang hidup di zaman yang tidak ada Nabi dan Rasul, dan tak sampai seruan dakwah kepada mereka. Walaupun mereka ni ada akal, akal yang sempurna, cukup umur, tetapi tak sampai seruan Islam. Tidak ada Nabi dan Rasul yang sempat menyampaikan risalah Allah Ta'ala kepada mereka. Jadi mereka ini juga dikira sebagai golongan yang tidak mukallaf.
Sebab mereka tidak mampu nak memahami ataupun mengenal Allah Ta'ala, mencapai mengenalnya Allah Ta'ala itu dengan akal semata-mata, kecuali melalui wahyu. Jadi ada juga golongan yang disebut sebagai Ahlul Fatrah, yang mana mungkin mereka ni hidup jauh daripada kehidupan ataupun masyarakat dunia ini, ataupun mereka ni tinggal hidup zaman mereka itu senggang antara Nabi dengan Nabi, senggang antara Nabi Muhammad dan Nabi Isa dan Nabi Muhammad itu lebih kurang 500 tahun. Jadi ada ulama mengatakan mana-mana masyarakat ataupun manusia yang hidup di zaman tersebut yang tak sampai seruan dakwah, mereka itu tidaklah mukallaf. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, para penonton yang dirahmati Allah, bila Allah cabut pilihan daripada manusia, maka gugurlah tanggungjawab ataupun taklif ke atas mereka. Oleh itu Allah Ta'ala memberikan pilihan kepada manusia itu dan menunjukkan kepadanya ciri-ciri sesuatu benda dan memudahkan kepadanya benda itu. Jadi Allah Ta'ala memberikan pilihan kepada kita dan menunjukkan ciri-ciri. Allah Ta'ala tunjuk ini jalan ke syurga, ciri-ciri jalan ke syurga bagaimana, ini jalan ke neraka, ciri-ciri jalan ke neraka bagaimana, ini kebaikan, ada bagaimana nak dikategorikan kebaikan itu, ada caranya, ada ciri-cirinya. Ini kejahatan, ini dosa, sekian. Jadi Allah Ta'ala dah terangkan, Allah Ta'ala dah bentangkan di hadapan kita A, B, C, D dan juga sifat-sifat ciri-ciri dia dengan sempurna, sehingga Allah Ta'ala hantarkan Nabi dan Rasul untuk menerangkan ciri-ciri tersebut. Bahkan Allah Ta'ala turunkan lagi kitab Allah Ta'ala untuk dijadikan sebagai panduan dan pedoman kita untuk kita memilih. Pilihan ada di hadapan kita. Jadi macam anak kita masuk exam tuan-tuan, diberi pilihan A, B, C, D, soalan objektif. A sekian-sekian, B sekian-sekian, D sekian. Dan kita dah diajar dulu kat sekolah dalam kelas. Kalau kita tidur, kita tak masuk kelas, kita ponteng tak tahulah. Tapi kalau kita belajar, cikgu ajar, cikgu bimbing kita sekian-sekian, kalau soalan jawapannya kena pilih yang ni. Jadi dah diterangkan dah, dah diterangkan ciri-cirinya itu setelah dibentangkan pilihan-pilihan yang ada. Jadi demikian juga Allah Ta'ala memberikan pilihan kepada manusia itu. Ada jalan kebaikan, ada jalan keburukan, ada jalan ke syurga, ke neraka, ada jalan yang Allah redha, ada jalan yang Allah murka, dan diterangkan dengan detail bagaimana ciri-ciri yang boleh membawa kita kepada keadaan-keadaan tersebut. Dan Allah Ta'ala mudahkan perkara itu kepada kita. Jadi apabila dia memilih, bila dah diberi pilihan dan diterangkan secara terperinci, kemudian dia memilih menggunakan ciri tersebut untuk kebaikan, maka dia mendapat pahala. Dan begitu sebaliknya, bila dia menggunakan ciri tersebut untuk mencari keburukan, maka dia akan dihukumkan dengan dosa. Dia menggunakan ciri benda itu untuk kejahatan, dia mendapat dosa, sama ada dia sampai ataupun tidak kepada matlamat itu dalam dua keadaan tersebut. Tak kira lah tercapai ke atau tak tercapai matlamat, tetapi bila mana kita dah memilih, untuk melakukan sesuatu itu, kita dah berusaha, kemudian walaupun tak mencapai matlamatnya itu, maka dalam dua keadaan tersebut dia akan dihukumkan dosa ataupun pahala. Jadi Allah Ta'ala tidak melihat natijah, hasil ataupun matlamat daripada perbuatan kita, tetapi yang menjadi ukuran di sisi Allah Ta'ala ialah usaha dan ikhtiar kita. Itulah yang menentukan ganjaran ataupun azab Allah Ta'ala. Jadi bila mana seseorang itu berusaha, dia telah pun melakukan kebaikan, walaupun dia tak berjaya buat, ending itu tak tercapai, dia dah berusaha, dia dah belajar sungguh-sungguh, tapi mungkin tak dulu exam, tetap usahanya itu diberi ganjaran pahala jihad dia tu. Begitu juga Nabi-Nabi, Rasul-Rasul berusaha untuk dakwah. Kalau kita lihat dalam sirah Nabi Nuh, kalau kita ukur daripada segi natijah, dari segi hasilnya itu, maka Nabi Nuh lah Nabi yang paling tak berjaya tuan-tuan. 950 tahun berdakwah, lebih kurang 80 orang je yang beriman. Usaha dia tu banyak, lama, 950 tahun berdakwah, usaha dakwahnya itu, tapi hasilnya hanya 80 orang lebih yang beriman kepadanya. Jadi Allah Ta'ala tak pandang usaha itu, Allah Ta'ala tak pandang natijah ataupun hasilnya itu, tetapi Allah lihat kepada usahanya.
Sehingga Nabi Allah Nuh alaihissalam ini diletakkan salah satu daripada 5 orang Nabi ulul azmi, Nabi yang memiliki keazaman yang kuat. Jadi makam dia tu hebatlah, lebih tinggi daripada Nabi yang bukan ulul azmi di sisi Allah Ta'ala. Jadi usaha itulah yang menjadi penentu. Bagi kita ni manusia biasa, usaha itulah yang menjadi penentu. Adapun tercapai ataupun tidak tercapai, itu hak Allah Ta'ala. Itu adalah termaktub kepada takdir dan qada dan qadar Allah Ta'ala. Tetapi usaha yang kita buat itu menjadi penentu untuk diri kita ini mendapat ganjaran di sisi Allah Ta'ala ataupun sebaliknya. Apabila kita melihat seseorang memilih untuk melakukan suatu perbuatan, secara langsung dia pula mencari sebab. Sebab bila dia dah pilih nak buat sesuatu itu, maka dia carilah sebab-sebab yang boleh menyampaikan. Contohnya dia nak apa? Dia nak solat. Dia nak solat berjemaah. Kemudian macam mana dia cari sebab ni? Siaplah awal keluar pergi ke masjid, berjalan, cari, kalau dia di highway, dia kena cari tempat rehat. Gunalah apa-apa saja cara, Google Map ke apa, untuk cari surau ke. Jadi dia ada usaha, ada pilihannya untuk mencari sebab-sebab seperti mana yang dia nak capai, walaupun mungkin tak tercapai. Jadi apabila seseorang itu memilih untuk melakukan sesuatu perbuatan, langsung dia pula mencari sebab-sebab untuk mencapai apa yang dia nak buat itu, dan nyata perbuatan itu daripadanya. Kita nampaklah secara zahir perbuatan itu memanglah daripada dia. Maka kita sebut dia membakar, dia membunuh, dia solat, dia bersedekah, dan begitulah seterusnya. Walaupun secara hakikatnya, kita sebut tadi 7 perkara tadi, walaupun secara hakikatnya dia membakar, tapi dari segi hakikat Allah yang ciptakan api, Allah ciptakan kertas, Allah yang bagi dia tangan, kaki, bagi dia akal, bagi dia kefahaman, bagi sifat kepada api dan juga kertas, bagi cipta oksigen. Jadi semua Allah yang buat, tapi dia membakar dengan usaha. Dia menggerakkan, dia cari kertas, dia cari api. Jadi kita sandarkan perbuatan itu kepadanya secara zahir. Bolehlah kita sebut dia membakar, dia membunuh, dia solat, dia melakukan kebaikan. Jadi kita boleh katakan ataupun kita sandarkan perbuatan itu kepadanya, walaupun secara hakikat Allah Ta'ala yang buat. Begitu juga bila mana orang melakukan kejahatan, hakikat Allah Ta'ala yang buat, tetapi dia memilih, dia berusaha dan dia memilih untuk melakukan perbuatan tersebut. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, apabila kita melihat peranan manusia yang sedikit dalam memilih sesuatu perbuatan, dan bahagian lain zahir perbuatan itu ialah daripada ciptaan Allah Ta'ala. Jadi kalau kita teliti balik tuan-tuan, bila mana kita buat sesuatu perbuatan itu, hakikatnya Allah Ta'ala yang buat semua benda, tetapi peranan kita terlalu sedikit, iaitu kita memilih. Kita memilih, kemudian kita berusaha untuk mencapai apa yang kita pilih itu, walaupun sebenarnya Allah Ta'ala yang buat semua perbuatan itu. Bahkan yang memberikan pilihan itu juga Allah Ta'ala, yang bagi pilihan baik ke jahat ke, A, B, C, D tu yang bertak pilihan. Kalau dalam exam tu cikgu lah yang bagi pilihan A, B, C, D, tapi dalam kehidupan kita ni Allah yang bagi pilihan. Ini jalan ke syurga, ini ke jalan ke kelab malam, ini ke masjid, ini jalan sekian, banyak jalan. Allah yang bagi pilihan kepada kita. Maka kita nisbahkan ataupun kita sandarkan perbuatan itu kepada Allah Ta'ala. Jadi semua perbuatan kita itu hakikatnya ialah Allah Ta'ala yang buat, tetapi peranan kita yang sedikit, iaitu kita memilih dan kita berusaha untuk mencapai apa yang kita pilih, maka itu disandarkan kepada kita, walaupun secara hakikatnya Allah Ta'ala yang buat segala-galanya. Seperti mana firman Allah Ta'ala sendiri, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum wama ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Maksudnya, maka bukanlah kamu yang membunuh mereka, akan tetapi Allah jualah yang menyebabkan pembunuhan mereka. Dan bukanlah kamu wahai Muhammad yang melemparkan ketika kamu melempar, akan tetapi Allah jualah yang melempar, yakni untuk membinasakan orang-orang kafir. Surah Al-Anfal ayat 17.
Dan lagi firman Allah Ta'ala, a antum tazra'unahu am nahnu raziqun am nahnu zari'un. Apakah kamu yang menumbuhkannya, yakni tumbuhan, atau kami yang menumbuhkan? Jadi Allah Ta'ala bertanya. Bertanya ni bukan sebab tak tahu, tapi Allah Ta'ala nak bagi kita fikir. Surah Al-Waqi'ah ayat 64. Dan lagi firman Allah Ta'ala, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah ke dalam syurga disebabkan amal baik yang telah kamu kerjakan. Jadi tuan-tuan, kita lihat berdasarkan nas-nas ataupun ayat-ayat Allah Ta'ala ini. Yang pertama tadi Allah Ta'ala sebut apa dia? Bukanlah kamu yang membunuh. Bukanlah kamu, yakni tentera-tentera Islam yang membunuh orang-orang kafir sehingga mampu mengalahkan mereka dalam medan peperangan. Akan tetapi Allah jugalah yang menyebabkan pembunuhan mereka. Allah yang menjadi punca, Allah yang menyebabkan, Allah yang mengizinkan berlakunya pembunuhan kepada musuh-musuh Allah Ta'ala itu. Dan Allah Ta'ala sebut lagi, bukanlah engkau wahai Muhammad yang melempar ketika engkau melempar mungkin anak panah ataupun lembing kepada musuh. Akan tetapi yang melempar, Allah jugalah yang melempar hingga membinasakan orang-orang kafir itu. Jadi Allah sebut kita hanya usaha untuk melempar baling ke panah ke, kita gunakan pedang kita, tetapi kalau Allah tak izinkan, dia tak akan berlaku. Dan bila Allah izinkan, maka berlakulah ia. Mungkin kita lempar tuan-tuan, mungkin ke kiri, mungkin ke kanan, tapi Allah Ta'ala tetapkan anak panah itu kena pada dada musuh, maka matilah dia. Jadi kita hanya usaha, kita hanya mencari sebab sahaja, tapi hakikat yang menjadikan, yang melakukan sesuatu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jelas Allah Ta'ala menerangkan hakikat perbuatan itu ialah Allah Ta'ala. Bukan kita hanya zahir. Manusia ini hanya zahir saja dia melakukan. Firman Allah Ta'ala, a antum tazra'unahu, adakah kamu yang menumbuhkan? Bila kita tanam tuan-tuan, adakah kita tumbuh? Kita hanya letak biji benih dalam tanah, kita siram. Adakah confirm dia akan hidup? Ada orang tanam biji benih, dia tak tumbuh. Ada orang tanam, dia tumbuh. Ada orang tanam, dia tumbuh, sekerat jalan dia mati. Ada orang tanam, tumbuh, segar dan menghasilkan dengan hasil yang begitu banyak. Jadi sama je perbuatannya, dia tanam je. Dia letak biji benih, sama je. Semua tu dia letak biji benih. Tapi ada yang hidup, ada yang mati, ada yang hidup separuh hidup, dan ada yang subur. Jadi menunjukkan apa? Nahnu zari'un. Allah Ta'ala sebut kamilah yang menumbuhkan. Tumbuh-tumbuhan itu hakikatnya Allah yang menumbuhkan. Jadi kita hanya usaha, kita hanya berikhtiar, tetapi Allah Ta'ala yang menyempurnakan perbuatan-perbuatan tersebut. Jadi untunglah orang buat kebaikan tuan-tuan. Kita buat kebaikan, hakikatnya Allah yang bantu kita. Manusia solat, Allah yang sebenarnya Allah yang mensolatkan kita. Jadi apa yang kita buat, ikhtiar kita lah. Kita nak solat, kita berusaha untuk solat, tapi hakikatnya Allah yang mensolatkan kita. Lalu kita diberi pahala, diberikan ganjaran, diberikan syurga atas rahmat Allah Ta'ala, atas kasih sayang Allah Ta'ala kepada kita. Sebab apa? Sebab kita ada usaha, kita ada ikhtiar. Kemudian lagi firman Allah Ta'ala tadi, masuklah kamu ke dalam syurga disebabkan amal baik yang telah kamu kerjakan. Kita buat satu kebaikan, amal kebaikan, lalu Allah Ta'ala sediakan syurga untuk kita, walaupun hakikat amal kita itu Allah yang buat. Tetapi kita hanya berusaha untuk memilih dan berusaha, dan Allah mempermudahkan kita buat benda tu. Ini rahmat Allah Ta'ala kepada orang yang ingin ganjaran daripada Allah Ta'ala. Dalam kitab asal tulisan Syekh Nur dicatatkan ayat Al-Quran daripada surah An-Nahl ini, tetapi kalau dilihat perbahasannya ialah mengenai sandaran perbuatan itu kepada Allah Ta'ala. Jadi nak ceritakan tentang apa? Semua perbuatan yang dilakukan oleh manusia, sama ada baik ataupun buruk, disandarkan kepada Allah Ta'ala secara hakikatnya. Ketika mana Syekh masih hidup, beliau pernah meminta saya, kata penulis ataupun penterjemah ni, untuk membaca dan meneliti manuskripnya sebelum dicetak, tetapi saya tidak sempat meneliti bahagian ini, surah An-Nahl ini. Dan barangkali Syekh Nur ingin mengemukakan ayat lain, seperti ayat dalam surah Al-Waqi'ah ayat 69, a'udzubillahi minasyaitonirrajim,
a antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Adakah kamu yang menurunkan daripada awan? Adakah kamu yang menurunkannya daripada awan sebagai hujan, atau kami yang menurunkannya? Jadi Allah Ta'ala tanya untuk kita berfikir. Maksudnya apa? Allah Ta'ala kata, adakah manusia ni yang menurunkan air daripada hujan, daripada awan sebagai hujan, ataupun Allah yang menurunkan air daripada langit itu untuk menyuburkan tumbuh-tumbuhan, untuk memberi air kepada manusia ini. Jadi hakikatnya Allah yang buat. Dan begitu juga ayat a antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Adakah kamu yang menciptakannya atau kami yang menciptakan? Surah Al-Waqi'ah juga ayat 59. Jadi inilah Allah Ta'ala bertanya sebagai tanda ataupun nak suruh manusia ni berfikir. Hakikat perbuatan ialah Allah Ta'ala yang bagi rezeki, yang bagi hujan, yang menciptakan, yang melakukan sesuatu. Hakikatnya ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi peranan manusia ni sedikit sahaja. Dalam perbuatan kita ni, peranan kita terlalu sedikit. Apa dia? Kita memilih dan kita berusaha untuk buat. Yang mana usaha kita tu sebenarnya tak memberi bekas. Tidak memberi bekas kepada terhasil ataupun tidak terhasil. Bila terhasil, itu ialah Allah Ta'ala yang izinkan atas kehendak Allah Ta'ala. Jadi bila mana kita berusaha, tuan-tuan, bila berjaya jangan mendabik dada, jangan sombong, jangan bongkak, jangan takbur. Ada orang dia usaha, kemudian dia berjaya dan dia lupa sebenarnya kejayaan tu Allah yang bagi. Seolah-olah kejayaan tu datang daripada diri dia semata-mata, sehingga dia menjadi seorang yang sombong, bongkak dan takabur, cakap besar. Jadi dia lupa kalau Allah tak izinkan, ramai orang boleh berusaha lebih pada dia dan tidak berjaya. Ini hakikatnya, tuan-tuan. Jadi peranan manusia sedikit, tetapi walaupun peranan manusia ini sedikit, janganlah dipandang ringan. Sebab apa? Peranan yang sedikit inilah yang menjadi penentu bagi diri kita, sama ada dosa ataupun pahala di sisi Allah Ta'ala. Jika tidak demikian, tentulah Allah Ta'ala tidak menurunkan kitab-kitab, tidak mengutuskan para rasul, dan tidak memberi tanggungjawab kepada kita, kepada manusia. Sekiranya peranan kita yang sedikit, iaitu pilih dan berusaha, itu benda yang ringan, tentulah Allah Ta'ala tak taklifkan kita solat, puasa, zakat, haji, melakukan ketaatan, meninggal. Sebab apa? Sebab walaupun Allah yang buat secara hakikat perbuatan itu, tetapi kita ada usaha dan ikhtiar yang menjadi penentu untuk diri kita. Jadi inilah kepentingan kenapa kita perlu memahami hakikat manatul jaza ini, sebab dia menjadi titik tolak ataupun kayu pengukur di sisi Allah Ta'ala atas perbuatan kita, atas usaha kita itu. Sekiranya manusia itu hanya membuat sesuatu keadaan secara terpaksa, tiada pilihan baginya, sama ada seperti tumbuhan, haiwan dan makhluk-makhluk yang lain yang tidak ditaklifkan. Dan manusia tidak akan dipertanggungjawabkan, dimuliakan dan disediakan syurga ataupun neraka buatnya. Jadi kalau usaha manusia itu, pilihan dan usaha manusia itu tidak besar di sisi Allah Ta'ala, samalah manusia macam haiwan, semacam tumbuhan atau makhluk-makhluk yang lain. Dan tidak adalah perbezaan antara manusia dan juga makhluk-makhluk yang lain. Tidaklah dimuliakan manusia, tidak akan dipertanggungjawabkan dan tidak akan dimasukkan ke dalam syurga ataupun neraka nanti. Jadi inilah antara perkara yang perlu kita fahami. Wallahualam. Nanti kita akan sambung sikit lagi, tuan-tuan, pada pertemuan akan datang. Jadi mudah-mudahan sedikit sebanyak dapat memberi pencerahan kepada kita berkaitan dengan tajuk perbincangan kita, sambungan tajuk perbincangan manatul jaza daripada pertemuan kita yang lepas. Jadi apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang lemah dan kurang itu dinisbahkan kepada saya. Aku liqauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.